Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Ahmad Najib Arifin ataupun Naj Arifin dan saya akan membentangkan Deep Dive ataupun warisan kesenian dan budaya untuk program Satria Cipta Design Thinking kita. Dan izinkan saya untuk berkongsi layar ataupun share screen sekarang dan kita pergi ke PowerPoint. Baik, harapkan semua boleh nampak ya di skrin saya dan saya akan besarkan. Baik, harapkan semua boleh nampak sekarang. Ada slide yang dibentangkan. Saya akan kembali ke skrin sebelumnya dulu. Okey, sebentar ya. Oh, dia tak ini pula. Kena buat dengan ini. Okey. Baik. Deep dive maksudnya ialah kita menyelami, mendalami apa yang kita perlu tahu tentang warisan kesenian dan budaya kita supaya kita dapat membentangkannya kembali, kita dapat menjelaskannya kepada para anak murid kita supaya kita dapat memberikan penjelasan yang menyeluruh, penjelasan yang memberikan makna yang mendalam kepada anak murid. Jadi, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Yang pertama, baik. Maksudnya di sini ialah kita mesti belajar dari kebijaksanaan lama yang kita ada dalam tamadun kita, dalam kebudayaan kita, dalam kesenian kita. Sebab mungkin kita tidak sedar tetapi nenek moyang kita telah mempunyai tamadun yang cukup tinggi dari zaman dulu. Gaya hidup asli nenek moyang kita sangat bernilai murni, yakni bersih, yakni mempunyai nilai-nilai yang mesra alam, lagi bersesuaian dengan alam sekitar dan keadaan tempatan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan mesra alam itu ya. Jadi kita belajar dari kebijaksanaan lama kita ini di mana nenek moyang kita telah mewariskan negara kita Malaysia dengan persekitaran juga sejarah dan warisan yang indah, yang aman dan sebenarnya membanggakan kalau dibandingkan dengan sejarah dunia sebenarnya ya. Sejarah Malaysia ini lebih kepada sejarah yang tidak begitu banyak mempunyai masalah-masalah besar, masalah-masalah peperangan yang dahsyat ataupun apa yang dipanggil genocide dan sebagainya ataupun pembunuhan ramai, dan ini semua adalah sesuatu yang boleh kita banggakan dalam apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita di Malaysia kita ini. Malangnya kita generasi baru agak kurang tahu apakah ilmu dan cara hidup yang murni itu yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita, kerana kita kurang memahami kebijaksanaan darinya dan kita kurang menghargai nilainya untuk kebaikan kini dan masa depan kita. Sebab kalau kita tahu nilai-nilai dan kemurnian, kebijaksanaan yang telah diwariskan kepada kita oleh nenek moyang kita, kita akan dapat menggunakannya di masa depan ya, dengan menggabungkan ilmu lama dengan ilmu baru, teknologi baru. Jadi eloklah ilmu ini dipelajari kembali dan dimanfaatkan untuk masyarakat kita melalui pengajaran kepada anak-anak murid kita. Nenek moyang kita telah menjalani kehidupan serba sempurna, maksudnya sempurna dari semua aspek. Dan contohnya mereka telah membina bangunan dan pertempatan ataupun settlements ya yang sesuai, bersih dan maju tanpa sedikit pun merosakkan alam sebenarnya. Malah gaya hidup mereka mengatasi bencana alam serta mereka juga telah merantau dan berdagang ke dunia sekeliling sejak ribuan tahun silam. Dan kebetulan gambar ini menunjukkan tapak ketamadunan yang tertua di Asia Tenggara di Sungai Batu, Kedah ya. Dan ini juga akan dikupaskan dalam program kita di masa depan. Seterusnya, nenek moyang kita telah pun mempunyai tata cara kerajaan,
mereka telah pun ada hukum hakam dan adat resam yang membawa ke tamadun hidup yang tinggi, yang aman dan sejahtera, yang menjaga alam dan juga menjaga manusia, menjaga masyarakat. Ya. Itu sebab seperti yang saya sebutkan tadi, sejarah Malaysia dari zaman purba hingga zaman sekarang tidak ada unsur-unsur yang menjijikkan, yang dahsyat seperti yang mungkin kita boleh lihat di banyak di serata dunia yang lain. Dalam pada itu, mereka yakni nenek moyang kita terbuka kepada arus fikiran dan pengaruh luar yang mereka tapis mengikut kesesuaian dan kebijakan yang baik diterapkan dan yang tidak baik ataupun tidak berguna diketepikan. Dan kebetulan ini adalah peta yang menunjukkan peta sebelum Asia Tenggara ditenggelamkan dalam kejadian banjir-banjir besar yang telah menyebabkan aras air, aras laut naik dengan mendadak lebih kurang antara 10 hingga 15,000 tahun dahulu, di mana sebelum itu Asia Tenggara, terutamanya bahagian semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Jawa, pulau-pulau di sekeliling Jawa dan Pulau Borneo sehinggalah ke Filipina, semuanya menjadi sebahagian daripada satu benua. Ini bukan dongeng ya, ini memang satu perkara yang telah dibuktikan oleh para ahli geologi ataupun geologi. Malangnya dari era penjajahan ke zaman moden ini, banyak ilmu dan kebijaksanaan silam dari nenek moyang kita telah dilupakan atau diabaikan. Sedangkan memang banyak pengetahuan dan kemahiran lama yang masih boleh dimanfaatkan atau dimajukan di zaman moden ini. Dan ini yang kita nak belajar daripada Satria Cipta ini supaya kita memahami, kita lebih mempelajari dan mendalami apakah ilmu dan kebijaksanaan silam yang telah kita hilang atau hampir hilang itu. Jadi dengan sebab itu marilah kita tinjau kembali apakah di antara ilmu dan kebijaksanaan lama yang diamalkan oleh nenek moyang kita agar kita memahami lagi, menghargainya sebagai asas dan juga sebagai ilham untuk kita, untuk anak-anak murid kita dan masyarakat kita supaya ilmu yang diwariskan ini boleh dimajukan lagi bagi mengatasi masalah semasa apabila digabungkan dengan teknologi moden, teknologi yang baru. Jadi ini adalah gambar tulisan Melayu kuno. Orang Melayu sebelum ada tulisan Jawi sudah pun ada tulisan kuno yang dipanggil tulisan rencong, ya. Tapi itulah banyak orang tak tahu. Walhal dalam rakaman sejarah memang ada perkara ini, yakni tulisan lama, tulisan kuno yang memang telah digunakan oleh nenek moyang kita. Terutamanya bagi tulisan rencong ini digunakan di semenanjung Tanah Melayu dan di Sumatera. Antara perkara yang paling penting yang kita boleh dapati daripada warisan ilmu dan kebijaksanaan lama inilah dalam bidang seni bina ataupun architecture. Kerana seni bina ialah asas penting sesuatu tamadun di mana ia memberi tempat berteduh dan untuk melakukan segala kegiatan hidup. Amalan dalam seni bina juga merangkumi bermacam ilmu lain seperti ilmu alam, yakni geografi, peraturan pembinaan dan juga tata cara kehidupan ataupun gaya hidup, yakni lifestyle. Jadi ini adalah gambar rumah-rumah tradisional di Malaysia yang berbagai macam, berbagai jenis dan kita akan melihat, kita akan mengupas dengan lebih mendalam sedikit. Untuk membina rumah ataupun bangunan, bahan pilihan nenek moyang kita pada lazimnya ialah kayu dan bahan-bahan organik yang lain seperti buluh, bambu dan sebagainya. Kerana kayu dan bahan-bahan alami ataupun bahan-bahan natural ini adalah bahan yang mudah didapati, ianya juga sumber yang mudah ataupun boleh diperbaharui, yakni ditanam semula dan mudah diguna kerjakan, lagi juga mudah dipasang dan dibuka mahupun diangkat kalau perlu, ya. Nanti kita akan lihat gambar di mana rumah diangkat. Nenek moyang kita
telah memahami yang hutan dan semua pokok di dalam hutan itu amat penting, dan mereka telah memastikan yang hutan rimba terpelihara dengan cara-cara tertentu yang mesra alam yang dilakukan oleh nenek moyang kita itu, dan akan diceritakan bukan saja untuk kayu-kayan tapi kelangsungan alam itu sendiri, bukan hanya untuk pokok-pokok ataupun flora dan fauna, tapi untuk keseluruhan kelangsungan ataupun survival. Semasa merdeka, lebih dari 70% dari muka bumi negara kita, Malaysia, masih berhutan. Itu adalah satu khazanah yang begitu cantik yang telah diwariskan kepada kita oleh nenek moyang kita. Mereka tidak merosakkan alam, mereka telah mewariskan negara kita dengan penutupan muka bumi yang penuh dengan alam semula jadi, termasuk hutan belantara. Lebih dari itu, budaya pemelihara alam itu terlihat dari satu amalan masyarakat lama yang sedihnya kini telah dilupakan, iaitu adat pokok anak. Saya rasa mungkin setengah-setengah cikgu yang agak veteran, otai, juga tahu tentang pokok anak ini, di mana bagi setiap bayi yang lahir akan ditanam satu pokok. Ya, dari zaman ayah saya masih ada, tapi zaman saya dah tak ada dah. Zaman saya lahir dah tak ada. Zaman ayah saya, dia pun ingat lagi di kampung, sewaktu lahir, anak-anak yang lahir itu akan selain daripada ditanam urinya ataupun tali pusatnya, akan ditanam juga lagi satu perkara penting, yakni benih sebatang pokok. Dan pokok ini mungkin macam-macam jenis. Pokok kelapa, kadang-kadang di setengah tempat bagi anak perempuan, pokok kelapa, dan untuk anak lelaki, pokok kayu keras. Mungkin pokok buah ataupun pokok kayu untuk dibuat rumah kemudian. Jadi, ini membantu kelangsungan alam sekitar dan binaan untuk masa depan. Jadi ini satu perkara yang eloklah kalau kita dapat hidupkan. Saya sendiri telah menghidupkan budaya pokok anak ini dengan anak-anak saya sendiri, telah ditanam pokok bagi setiap anak. Bayangkan, penduduk Malaysia sekarang lebih kurang 30 lebih juta kan? Jadi kalau setiap orang, setiap anak yang lahir dalam 30 juta orang ini telah pun ada pokok anak dari masa mereka dilahirkan, telah ditanam pokok, maka 30 lebih juta pokok yang wujud di Malaysia. Begitu indahnya, begitu membantu alam sekitar, oksigenasi dan sebagainya. Kita teruskan dengan seni bina bijaksana. Ciri-ciri rumah itu pula sangat bersesuaian lagi bersantun dengan persekitaran, dengan alam. Contohnya, rumah dibina keseluruhannya atas tiang, dibina tanpa paku, berbumbung besar dan condong untuk mengalirkan air hujan, lagi mengunjur lebih daripada dinding supaya dia memberikan teduhan. Dan rumah-rumah tradisional juga banyak tingkap ataupun bukaan serta ruang-ruang terbuka di dalam rumah. Bukan macam sekarang ya, banyak sangat bilik yang menghalang daripada pengudaraan ataupun peredaran udara. Seni bina juga adalah sebagai peneduh yang memang sangat berkesan, kerana rumah tradisional mesti mempunyai bumbung, permukaan condong dan hujung yang mengunjur jauh melebihi dinding. Ini menjadikan bumbungnya besar dan melindungi dari panas terik dan hujan lebat. Ya, ini sekarang kita fikir biasalah ni, tapi kalau kita lihat zaman sekarang, banyak rumah-rumah dan bangunan-bangunan kita yang tidak mempunyai bumbung yang mengunjur ke depan, yang mengunjur lebih daripada dinding. Jadi, satu, panas matahari terkena terus pada dinding, dan hujan lebat juga terus kena pada dinding, dan ini menggalakkan kebocoran dan sebagainya. Jadi, kita fikir benda ni remeh, tapi sebenarnya perkara seperti bumbung ini sudah banyak kelebihan yang menunjukkan kebijaksanaan nenek moyang kita. Malah bagi setengah-setengah rumah, ada pula yang memuatkan loteng ataupun lenting, yakni attic, di dalam bahagian bumbung itu. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini, ini adalah rumah tradisi, rumah adat Melaka, di mana di bahagian atasnya ada loteng ataupun lenting dalam bahasa Melayu, ataupun attic dalam bahasa Inggeris, di mana di malam hari, anak-anak dara dan perempuan yang belum berkahwin akan tinggal di
akan tidur, naik dan tidur di dalam lenting ataupun loteng itu. Jadi mereka lebih selamat di situ ya. Manakala anak-anak muda lelaki dan lelaki yang belum berkahwin tidur di bahagian bawah dan dekat dengan pintu-pintu. Jadi kalaulah ada orang khianat nak masuk, mereka akan menjaga pintu, dan kalau orang dapat masuk pun lebih susah untuk sampai ke pihak perempuan kerana perempuan tidur di bahagian lenting ataupun atas di bahagian bumbung. Jadi itu pun satu gaya hidup yang bijaksana. Seni bina atas tiang juga mempunyai kebijaksanaan di mana rumah yang dibina atas tiang ini sebenarnya sangat banyak kelebihannya. Antaranya selamat dari banjir. Itu memang kita tahu sangatlah kan. Rumah-rumah tradisional, rumah-rumah di atas tiang, bila banjir, kita tak begitu bimbang sebab kita tahu kita masih ada ruang di bawah untuk kita selamat daripada banjir. Dan mungkin lebih penting lagi, mengelakkan haiwan liar. Kita ni memang di dalam alam tropika. Dan seperti yang disebutkan dulu, banyak hutan belantara di sekeliling kita ataupun memang kawasan pertanian apa semua, dan memang banyak binatang liar, binatang buas, daripada harimau sampailah ke ular yang begitu banyak sampai sekarang pun. Dalam bandar Kuala Lumpur ni pun bomba dipanggil hampir setiap hari untuk menangani masalah ular yang ditemui di tengah-tengah bandar. Dan sehinggalah binatang ataupun haiwan yang berbisa lebih kecil seperti lipan, kalajengking dan sebagainya yang masih ditemui. Jadi kalau rumah kita di atas tiang, segala haiwan berbisa ataupun haiwan berbahaya ini dapat dielakkan, dan rumah kita sebenarnya berdiri di atas satu pelantar yang sebelumnya ruang yang tidak wujud. Jadi itu begitu indah nenek moyang kita telah mewujudkan ruang ataupun melalui pelantar di atas tiang itu, ataupun panggung boleh dikatakan sebab dia terangkat, di mana sebelum itu ruang itu tidak wujud dan hanya titik-titik daripada tiang-tiang itu yang menyentuh bumi. Alangkah indahnya falsafah itu ya, di mana kalau sekarang semua rumah bangunan semuanya di atas tanah, jadi semakin lama semakin banyak tanah yang digunakan, rumah teres, rumah banglo, apa dan sebagainya. Jadi lama kelamaan tidak ada tanah yang kosong lagi, semuanya dah terbina. Walhal untuk rumah tradisional, rumah adat, rumah lama, rumah kampung yang atas tiang, bahagian bawah rumah itu masih tanah, masih murni, masih dipunyai oleh bumi. Kita hanya duduk di atas awang-awangan. Jadi itu adalah kebijaksanaan yang sangat penting dalam seni bina tradisional kita. Selain daripada itu, di bawah rumah yang juga dipanggil kolong, ya, ruang kolong itu, ia merupakan tempat bekerja. Siang hari kita boleh duduk teduh di bawah tu buat kerja. Kalau nak, contohnya lah nak menganyam, nak melipat baju, menjahit, ataupun menjahit jala dan sebagainya, semua boleh dibuat dengan teduh dan selamat di bawah rumah, di ruang kolong itu. Sejuk je. Dan ia juga merupakan ruang simpanan di bawah rumah itu untuk simpan perahu, simpan peralatan. Ada yang juga buat bahagian jaring di bawah rumah, ataupun tempat bertutup sebagai kandang untuk haiwan ternakan atau peliharaan, kambing, ayam dan sebagainya. Jadi itulah lain-lain manfaat yang didapati daripada kebijaksanaan membina rumah di atas tiang. Seni bina tradisional ataupun seni bina adat Melayu di Malaysia ini juga jenis yang memang terbuka. Maksudnya banyak bukaan. Rumah tradisional ini direka agar banyak bukaan selain pintu, juga tingkap, jeriji dan ukiran-ukiran berongga, serta banyak lagi bahagian ruang terbuka seperti serambi maupun ruang dalaman yang kurang berdinding. Dan ciri-ciri ini menggalakkan pengudaraan rentas ataupun cross ventilation yang menyamankan ataupun menyejukkan rumah. Tak payah nak adakan mesin hawa dingin, air condition dan sebagainya ya. Sebab memang cara zaman dulu sudah dalam rumahnya terangkat, yakni juga maksudnya di atas tiang itu dia lebih tinggi, jadi mendapat pengudaraan daripada angin yang lalu lalang di sekeliling rumah. Jadi merupakan tempat yang begitu sedap didiami.
Seni bina tanpa paku. Rumah kayu tradisi dibina tanpa memerlukan paku. Okay. Ramai orang tak tahu macam mana, dan zaman sekarang kalau kita lihat rumah-rumah kampung yang sedia ada, kita ada lihat paku. Sebenarnya paku-paku yang itu adalah paku yang baru. Kerana cuba tanya nenek moyang, nenek datuk yang masih hidup, ya. Mereka akan ingat sewaktu rumah-rumah tradisional, rumah-rumah kampung yang ada sekarang itu dibina sebenarnya tidak menggunakan paku. Dan ini bukan kerana paku tidak wujud, tetapi ada beberapa kelebihan tanpa paku. Yakni struktur ataupun kerangka rumah itu lebih anjal. Yakni maksudnya kalau rumah itu bergoyang-goyang disebabkan gempa dan sebagainya, walaupun kita tak ada gempa tapi kita ada apa yang dinamakan shock wave, ataupun rentasan gempa dari contohnya dari Sumatera, dan kita kadang-kadang terasa juga. Dan apabila menggegarkan rumah, jika kerangkanya lebih anjal yakni fleksibel, dia tidaklah mudah pecah ataupun terkopak seperti yang biasa berlaku untuk rumah-rumah yang dibina dengan paku. Dan kalau rumah itu tidak ada menggunakan paku, ia juga lebih mudah untuk dipasang, dibuka. Jadi itu adalah kelebihan dari segi flexibility ataupun keanjalan, di mana ia juga adalah bangunan pasang siap yang sesuai dengan konsep seni bina zaman sekarang yang dipanggil industrialized building system. Jadi macam mana? Macam mana rumah tradisional itu dibina tanpa paku? Dia menggunakan pembinaan cara rongga, pasak dan selak. Maksudnya, okey, saya tunjukkan dengan cursor ataupun penunjuk di skrin. Dia ada lubang di, contohnya di tiang ini, ya. Ini tiang, dia ada lubang. Dan lubang itu telah pun dikira dan ditebuk sebelum bahan-bahan kayu itu sampai ke tapak. Tukang kayu memang dah pandai, dia tahu mana nak buat lubang tu, berapa besar lubang tu, di mana letaknya lubang itu dan sebagainya. Jadi setiap elemen ada lubang yang disediakan, di mana apabila dihantar ke tapak untuk dipasang siap, rasuk ini contohnya dimasukkan ke dalam lubang itu, dan setelah dimasukkan di setiap bahagian, yang ini, kemudian yang sebelahnya, yang sebelah lagi, sampai ke belakang, sampai ke seluruhan rumah, setelah semuanya siap dimasuk-masukkan mengikut lubang yang telah ditetapkan, ianya akan diketatkan dengan selak ni. Inilah selak, atau dalam bahasa Inggeris wedge, ya, selaknya. Jadi selak ini fungsinya, kegunaannya ialah untuk mengetatkan rumah itu ataupun unsur-unsur kayu itu setelah dipasang dan disiapkan kedudukannya. Jadi semuanya pun ada. Yang ini rasuk, yang ini rasuk ialah beam, rasuk yang ini pun masuk ke bahagian bawah daripada rasuk yang di atas ini, ada lubang di dalam tiang, dan juga nampak dia punya selak ni. Kemudian pasak ialah mungkin tak berapa jelas, tapi dalam gambar ni ada, itu tertunjuk ini. Kita sekali imbas kita ingatkan, macam paku je, tapi bukan. Itu sebenarnya adalah pasak yang dibuat daripada kayu. Bezanya, dia bukan dibuat daripada logam, dan ianya dibuat daripada kayu juga, dan memang dah ada lubang kecil untuk dimuatkan, dimasukkan pasak itu, dan pasak itu akan berfungsi untuk melekatkan papan luar ni ke bahagian dalam. Terlepas pula ni. Sebentar. Okey. Ke bahagian dalamnya, ya. Jadi ini adalah cara binaan yang juga dipanggil tarahan tanggap. Ya, jadi ada beberapa nama, tapi tarahan tanggap bermaksud dia bertanggam ke dalam antara satu bahagian ke bahagian yang lain, seperti yang ditunjukkan pada rusuk, rasuk, maaf, bukan tulang rusuk, rasuk, yakni beam, yang masuk ke dalam tiang ini. Okey, jadi itu semuanya cara pembinaan tradisional, cara pembinaan Melayu yang tidak memerlukan paku, walaupun paku telah diketahui dan ada. Kadang-kadang ada digunakan untuk bahagian yang tidak kritikal, yang bukan kerangka, bukan struktur. Tapi kalau struktur, yakni kerangka rumah, semuanya tanpa paku. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, sekarang ni malangnya kalau kita tengok di banyak rumah-rumah tradisional yang masih wujud, kita nampak paku. Sebenarnya cubalah tanya
anak-anak orang yang tuan punya rumah itu sebenarnya baru saja ditambah selalunya ya. Saya sebagai seorang arkitek dan telah membuat kajian tentang perkara ini, memang saya tahulah apa yang telah terjadi. Jadi kita nampak paku, tapi paku itu sebenarnya paku baru. Struktur asal, kerangka asal tidak ada paku. Jadi ini adalah gambar yang saya janjikan tadi, di mana kita melihat kelebihan rumah tanpa paku itu dan rumah yang dibuat dari kayu pada keseluruhannya mempunyai kelebihan di mana ia boleh diangkat ramai-ramai. Dipanggil, mudah saja dipanggil angkat rumah. Jadi angkat rumah ini dibuat oleh orang kampung dan ramai-ramai bergotong royong untuk mengalihkan rumah dari satu tempat ke satu tempat lain. Jadi mungkin kita tertanya, kenapa nak alihkan rumah? Banyak sebabnya. Kadang-kadang seseorang itu telah menjual sebahagian daripada tanah dia. Dia jual sebahagian daripada tanah dia dan dia ada bahagian lain tanah dia. Jadi dia alihkan rumah dia daripada bahagian yang dijual ke bahagian yang masih dimilikinya. Itu satu. Dan untuk rumah nenek saya sendiri ya, rumah itu telah diangkat dan dialihkan kerana pada mulanya dibina dekat dengan sungai. Tapi apabila terjadi banyak kali banjir dan apabila terjadi banjir, kita pun tahu pepatah Melayu, sekali air bah, sekali pasir berubah. Bermaksud aliran sungai itu telah tanpa disangka telah mula berubah. Dan kalau dibiarkan di kedudukan yang sama, mungkin satu hari nanti akan terjadi begitu banyak hakisan dan rumah itu akan jatuh ke dalam sungai. Jadi rumah itu telah diangkat seperti ini juga dan diletakkan lebih jauh daripada sungai. Jadi selamatlah sampai hari ini rumah nenek saya masih berdiri, ya, rumah kampung. Dan kita beralih ke perkapalan, bina kapal, boat building. Pembinaan kapal, perahu dan pelayaran, termasuk pelayarannya, sangat sebati dengan hidup nenek moyang kita kerana Nusantara, yakni Kepulauan Melayu ini, sememangnya dikelilingi laut, lagi dibelahi sungai-sungai. Orang Melayu, orang Nusantara, serumpun kita semuanya telah biasa belayar dan telah pun merantau sejak ribuan tahun lalu. Dan ini telah dibuktikan dengan adanya rumpun kita. Maksudnya bangsa-bangsa ataupun suku kaum yang serumpun dengan kita di Polinesia, orang Hawaii, orang Maori di New Zealand, itu sebenarnya dari segi DNA, yakni daripada segi gene ataupun gen dalam darah, dalam sel badan kita, kita boleh lihat dari segi DNA itu mereka ada kaitan dengan kita, dengan orang di Malaysia, di Indonesia, di Nusantara, Kepulauan Melayu. Semuanya berasal daripada satu nenek moyang di dalam Nusantara, Kepulauan Melayu ini dan telah berlayar dari beribu-ribu tahun dahulu sehingga menduduki seluruh bahagian lautan Pasifik. Pulau-pulau kecil di lautan Pasifik sehinggalah ke New Zealand, itu semua dipenuhi oleh orang yang dalam istilah etnologi dipanggil sebagai Malayo-Polynesian. Malayo-Polynesian ataupun juga Austronesian. Dan ini adalah bukti bahawa nenek moyang kita memang merupakan pelayar dan pembina kapal ataupun pengkapal yang handal. Juga kalau kita lihat di sebelah barat, Pulau Madagaskar yang terletak di pantai timur Afrika. Di sana juga terdapat orang penduduk di Pulau Madagaskar itu yang juga merupakan serumpun dengan kita dari segi DNA, dari segi bahasa. Semuanya kita boleh lihat. Semuanya ini adalah berkait rapat dalam satu rumpun yang besar yang berasal daripada dalam Asia Tenggara dan telah menyebar dan merebak ke seluruh bahagian Pasifik, malah ke Lautan Hindi. Seterusnya, untuk bina kapal itu ya, kita lihat sama juga dari segi bahan, sama dengan seni bina membuat rumah di mana bahan alami semuanya digunakan. Kapal dan perahu serantau, maksudnya di Indonesia, di Filipina juga, semuanya menggunakan bahan alami ataupun natural, seperti juga untuk rumah iaitu kayu, buluh dan sebagainya, bahan-bahan organik. Dan pembina kapal Melayu
ataupun pembina kapal Nusantara tradisional yang mahir, mereka memilih kayu yang sesuai serta bahan sampingan yang diperlukan seperti damar, pokok tertentu yang digunakan sebagai pelekat dan bahan untuk kalis air, pengalis air supaya tidak bocor pada kapal itu ya. Jadi kayu dibentukkan dan dirangkakan untuk kapal ataupun perahu sebesar mana pun tanpa paku. Itulah kehebatan pembina kapal Melayu dan Nusantara. Di Malaysia hanya tinggal di Pulau Duyung, Terengganu saja yang merupakan industri yang masih hidup di mana terdapat pembina kapal tradisional. Jadi ini adalah satu khazanah warisan yang mesti dijaga untuk kelangsungan budaya dan jati diri, yakni identiti kita di Malaysia. Dan untuk pelayaran, telah disebut lagi dirakam dalam buku-buku sejarah, sama ada di barat juga, bahawa nenek moyang kita merupakan pengkapal dan pelayar yang handal. Mereka juga dikatakan yang pertama menjumpai teknik belayar lawan angin, ya, teknik belayar lawan angin. Dan daripada ini ternyata memang rumpun Nusantara, rumpun Melayu ataupun yang saya sebut tadi Melayu Polynesian telah menguasai pelayaran di antara lautan Pasifik dan lautan Hindi. Okay. Tapi itulah sekarang ini kita dah hilang, kita dah abaikan ilmu dan kemahiran ini sehingga kita kadang-kadang kita sendiri sukar nak percaya bahawa nenek moyang kita merupakan pelayar dan pengkapal yang handal. Tapi syukurlah rakaman sejarahnya ada untuk menunjukkan. Contohnya ini adalah gambar lama, gambar yang diambil oleh British dulu yang menunjukkan kapal Melayu. Ini kapal Melayu ni, dan ini semua telah dirakam. Mujurlah ada gambar-gambar, ada penceritaan dan penulisan yang menunjukkan, yang merakamkan bahawa perkara pelayaran ini semua benar. Dan bukan saja ilmu pelayaran itu, tapi orang Melayu nenek moyang kita telah membina kapal dengan berseni. Bukan saja teknologi, tapi juga ada keseniannya. Ya. Contohnya, gambar di atas adalah kepala perahu Melayu pantai timur dari Kelantan, di Terengganu pun ada, di Patani yang juga merupakan daripada negeri-negeri Melayu sebelum masuk Patani masuk ke Thailand. Dan kesemuanya mempunyai ukiran yang begitu indah. Mujurlah masih ada di muzium-muzium, contoh ukiran-ukiran kapal ataupun perahu dan sebagainya yang begitu indah seperti yang ditunjukkan di dalam gambar ini di muzium. Dan gambar di bawah pula perahu Dondang Sayang di Tasik Putrajaya yang telah dibina di Pulau Duyung, Terengganu. Jadi kapal dan perahu Melayu banyak yang mempunyai binaan kesenian yang tinggi, keseniannya cukup tinggi, ukiran yang halus, lagi unik, lagi tersendiri. Bentuk perahu dan kapal juga mempunyai identiti yang tersendiri, yang bukan meniru, bukan ditiru daripada tempat lain. Dan hari ini perkara begini sebenarnya boleh dimanfaatkan untuk kebaikan pelancongan dan ilmu kebudayaan. Kita teruskan dengan satu lagi aspek yang sangat penting dalam kehidupan dan gaya hidup kita, iaitu kebersihatan. Ini satu perkara, malahan satu istilah baru ya, kebersihatan, yakni bersih campur sihat. Jadi kebersihatan ini kalau bahasa Inggerisnya bolehlah dikatakan sebagai sanitation. Dan kebersihan dan kesihatan ini memanglah sangat penting dalam gaya hidup tradisional juga, apalagi bila disekalikan dengan kehendak agama. Banyak petua dan amalan bersih lagi mesra alam yang digunakan. Contohnya jamban tanah. Kita dah lupa jamban tanah itu apa. Sebenarnya jamban tanah itu adalah satu cara membuang najis yang begitu mudah, ringkas tapi sangat mesra alam yang digunakan oleh nenek moyang kita di luar rumah. Jadi kita ingat ya, jamban zaman dulu semuanya di luar rumah, di atas tanah, dan ada cara-caranya untuk mendapatkan baja dan sebagainya daripada najis itu. Juga sanitation ataupun kebersihatan itu merangkumi penyimpanan makanan, penyimpanan daging, penyimpanan sayur dengan cara
yang bersih dan tahan lama seperti belanga rendam ataupun geluk dan lain-lain yang akan dijelaskan sedikit lagi. Sistem air dalam kebersihatan itu juga sangat penting dan kita lupa, tapi sebenarnya nenek moyang kita telah mengadakan sistem-sistem perparitan, sistem-sistem pengairan dan sistem kiriman air di perigi dan kolam. Contohnya yang masih dijumpai walaupun sudah begitu uzurlah peninggalannya di Masjid Lama Belimbing Dalam Melaka dan ada juga di beberapa tempat lain yang sekarang ni harus baik pulih. Masyarakat tradisional mempunyai tata cara yakni sistem pemilihan dan agihan sumber air yang teratur. Sama ada dari sungai, dari alur, mata air, terusan ataupun perigi dan telaga ataupun sumur. Bagi setiap kampung, setiap tempat, setiap penempatan mereka ada sumber air yang bersih yang menjaga kesihatan mereka dan malahan untuk masjid di mana penting untuk berwuduk. Ya. Kebersihatan itu juga merangkumi kumbahan lah memang seperti yang telah pun kita mula sebut tadi, yakni dari segi sistem pelupusan najis di mana ini yang kita jelaskan apakah dia jamban tanah, yakni tempat buang air ataupun jambal tradisional yang ditempatkan di luar rumah, tak pernah di dalam rumah ya, dengan lubang yang dalam didampingi 2 tempayan. Okey, maksudnya di dalam bahagian jamban itu seperti contohnya yang kita lihat di cursor saya tunjukkan pada gambar di belakang satu rumah tradisional ini, di mana di jamban itu, di dalam jamban itu ada 2 tempayan. Dulu rumah datuk saya pun ada macam tu, di mana satu tempayan berisi air untuk cebok, ya, sentiasa diisikan dengan air bersih untuk cebok, diambil dari perigi ataupun dari sungai bersih dan sebagainya. Dan satu tempayan yang lebih kecil berisi tanah. Berisi tanah. Kenapa tanah? Sebabnya setelah selesai buang air dan setelah selesai cebok, dalam lubang najis itu memanglah ada najis tadi. Jadi kita taburkan tanah tadi ke dalam lubang untuk menutup sedikit najis yang baru masuk ke dalam lubang itu, supaya pertamanya ia membantu menutup baunya. Okay, tanah itu membantu menutup bau, dan keduanya ia juga memulakan proses biorosot ataupun biodegradasi, yakni biodegradation. Lalu lama kelamaan ia akan akan dibantu untuk menjadi baja, kerana memang baja urea dan sebagainya itu semua urea dan sebagainya, bahan-bahan kimia alami ataupun natural yang diperlukan terdapat di dalam najis. Najis itulah satu perkara yang normal bagi orang zaman dulu, dijaga dengan cara-cara yang tertentu supaya tidak mengacau, tidak mencemarkan alam. Semuanya terletak di dalam tanah dan lama-lama ia menjadi baja, ya. Dan ini adalah cara yang ringkas tapi amat berkesan, amat efektif. Kita lihat lagi kebijaksanaan zaman dulu-dulu. Memanglah tak ada kereta motor di zaman itu. Namun untuk perjalanan, terutama perjalanan jauh atau perjalanan susah di darat, kita dah tengok tadi perkapalan ataupun pelayaran itu memang dah biasa. Nenek moyang kita telah pandai menjinakkan binatang-binatang seperti lembu tu, tak payah cakap lah, memang lembu semua dah dijinakkan. Tapi kita juga ada kuda. Ya, ramai yang tak tahu sejarah, sebenarnya Empire Melaka ada sistem pos surat yang menggunakan kuda. Maksudnya raja-raja, sultan dan sebagainya, pembesar-pembesar untuk urusan pentadbiran Empire Melaka, mereka ada macam postman zaman dulu yang menggunakan kuda. Jadi orang ramai dia tahu kalau orang yang naik kuda dengan pakaian seragam yang tertentu, jangan kacau. Itu raja punya ataupun pembesar punya, dan kalau dikacau itu memang menjadi satu kesalahan besar yang boleh dikenakan hukuman mati. Jadi orang semua tak kacau orang yang naik kuda sebab kuda itu menunjukkan dia adalah postman pada zaman Empire Melaka.
untuk menyampaikan warkah dan wasiat ataupun dokumen-dokumen penting daripada Melaka ke seluruh pelosok empayar terutama di Semenanjung Tanah Melayu. Malahan nenek moyang kita juga telah menggunakan gajah yang dipelihara dengan baik untuk tunggangan atau untuk menarik kereta roda. Jadi zaman dulu memang kita sebenarnya sudah ada cara-cara yang menggunakan alam semula jadi, yakni haiwan untuk pergi dari satu tempat ke satu tempat terutama yang di darat selain daripada pelayaran yang lancar dan laju di air. Ya, kapal-kapal Melayu zaman dulu sangat laju dan telah diiktiraf oleh malah oleh penjajah barat sebagai antara kapal-kapal yang terlaju di dunia. Berani saya katakan sebab saya memang tahu, saya telah melihat dan membaca semua fakta-fakta ini. Baik, kebersihatan diteruskan dengan cara kita simpan makanan, ya, cara kita simpan makanan. Okey, zaman dulu memang tidak ada peti sejuk, tidak ada refrigerasi, tidak ada pembungkusan kedap udara macam sekarang untuk simpan makanan contohnya lah. Jadi macam mana nenek moyang kita menyimpan makanan supaya tahan lebih lama? Sebenarnya ada cara-cara lama yang telah mereka dapati. Mereka telah menggunakan teknologi yang kena pada zamannya apa yang ada. Ini bekas simpanan kuno yang selain pada dipanggil belanga, juga dipanggil terenang. Okey, terenang itu lebih khusus untuk menyimpan makanan, menyimpan lauk, kuah dan sebagainya yang berlebihan supaya tahan lebih lama. Okay. Memang kalau tak digunakan teknologi lama ini memanglah dia cepat basi lah kan. Jadi macam mana tu penyimpanan makanan agar bersih dan tahan sebelum dimasak atau yang setelah dimasak atau dimakan amat penting. Zaman dulu tiada elektrik atau peti sejuk tapi orang telah pandai dan mencipta belanga rendam ataupun terenang iaitu bekas untuk daging dan sayur yang caranya belanga itu ditudung dan setelah ditudung direndam dalam sumber air teduh ataupun air yang nyaman seperti alur ataupun sungai cetek. Ya, jadi ini ada logiknya dari segi fizik, daripada segi sains di mana kaedah ini mendinginkan bekas itu sehingga ia menjadi semacam peti sejuk dan dapat menjaga ataupun lebih lama bertahan makanan yang tersimpan di dalam belanga atau terenang ini. Okay. Juga dipanggil gelok. Okay. Dan kita sambung untuk contohnya benda yang mudah seperti untuk kebersihatan juga sabun semula jadi. Sabun semula jadi ini adalah tak lain dan tak bukan tanah juga. Tanah itu suci dan menyucikan. Jadi zaman dahulu tiada sabun seperti kini dan sabun moden juga sebenarnya bukannya bagus sangat. Dia berkimia dan boleh mencemarkan air lah kan. Memang kita pun tahu dia memang penuh dengan bahan kimia. Tapi orang Melayu zaman dulu yang memang sampai sekarang pun makan pakai tangan telah menyelesaikan keperluan mencuci tangan sambil menghapuskan bau lauk. Yakni dengan menggosok tangan dengan tanah. Okay? Gunakan tanah. Okay? Saya masih kecil-kecil pun saya ingat lagi di kampung bukannya ada sabun masa tu, tapi setelah kita makan dengan sambal belacan dengan apa semua, kita bersihkan tangan dengan menggunakan tanah yang diambil daripada sekeliling dan sebagainya. Dicampur dengan daun-daun tertentu juga kadang-kadang ya, daun serai ataupun daun lain. Lalu setelah kita bersihkan tangan kita itu kita jiruskan dengan air, bersihlah tangan itu, bau pun kurang. Okay? Jadi itu adalah salah satu daripada kebijaksanaan yang sempoi, yang simple untuk cara hidup, gaya hidup zaman dahulu. Kita masuk ke bab pertanian ya. Dan ataupun
pertanian ini bukan hanya bercucuk tanam, tapi bagaimana kita menggunakan bahan-bahan alami, bahan-bahan yang kita tanam itu, daunnya, rantingnya, ke akarnya dan sebagainya untuk ubat dan sebagainya. Jadi berbagai bahagian pokok telah dipakai oleh nenek moyang kita untuk pelbagai kegunaan seharian. Contohnya daun-daun lebar digunakan untuk pembungkusan. Ya, sampai sekarang nasi lemak kita dibungkus dengan daun pisang untuk memberikan bukan saja pembungkusan yang mesra alam, tapi juga pembungkusan yang memberikan bau yang sedap, bau yang enak. Ya, kita tengok pun kita tahu ini adalah satu cara pembungkusan yang alami dan cara pembungkusan yang menyelerakan. Okay? Berbanding kalau kita guna kertas minyak. Okay? Kertas minyak tak rasa benda macam tu, ya. Untuk bungkus tapai dan sebagainya, ataupun juga seperti dalam gambar ni, digunakan macam-macam daun, bukan daun pisang saja, daun rambai untuk kuih apam johol yang berasal daripada Negeri Sembilan dan banyak lagi. Dan cara ini memanglah sangat mudah, murah lagi mesra alam. Okey, kita teruskan. Dari segi tenaga ataupun energi, ya, tenaga ataupun energi. Zaman kuno, dulu tiada elektrik seperti yang telah kita sebutkan, tapi kehidupan nenek moyang kita cukup sempurna dengan gaya hidup yang disesuaikan dengan penggunaan tenaga angin, tenaga air, ataupun seperti yang telah disebutkan tadi, peti sejuk, cara berlanggar rendam, terenang dan sebagainya. Juga menggunakan pelbagai jenis bahan api alami seperti minyak, minyak kelapa, minyak pada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Dan ini adalah gambar replika kincir air yang telah dirakam pernah dilihat di Sungai Melaka yang digunakan untuk mengisar bijirin dan sebagainya. Ya, jadi ini semua teknologi zaman dahulu yang telah digunakan. Kincir air ini juga untuk mengangkat air daripada sungai untuk dialirkan ke bahagian lain bandar dan sebagainya, selain daripada jenis yang digunakan, kincir yang digunakan untuk mengisar bijirin untuk dijadikan tepung dan sebagainya. Jadi kita lihat juga tenaga dari kelapa ataupun kegunaan dari kelapa, yakni pokok 1000 guna. Sebenarnya memang kelapa ini, nenek moyang kita telah menggunakan setiap bahagian pokok kelapa itu untuk berbagai kegunaan. Daripada yang sekecil-kecil sehinggalah batang kelapa itu sendiri memang boleh digunakan untuk berbagai kegunaan. Jadi selain daripada ianya tumbuh semula jadi, pokok kelapa banyak ditanam oleh orang kampung dalam kebun-kebun maupun sebagai pokok anak. Ingatkan yang saya sebut tadi, pokok anak adalah pokok yang ditanam untuk setiap bayi yang lahir sebagai petanda ini adalah pokok untuk bersama ataupun mewakili anak yang dilahirkan itu. Jadi tanda kebijaksanaan ini juga ialah menggunakan segala sumber yang ada di alam sekeliling dengan sepenuhnya. Itu adalah satu tanda kebijaksanaan yang sebenarnya sekarang kita dah lupa. Banyak benda di keliling alam kita yang kita boleh gunakan di rumah tapi kita tak gunakan. Sebab kita dah lupa. Walau orang zaman dulu di keliling rumah dia, di keliling kampung, begitu banyak benda-benda yang memang kalau sakit ini gunakan pokok, bahagian pokok yang tu. Kalau luka yang ini gunakan bahan daripada pokok yang sana. Jadi semuanya ada di sekeliling rumah kita. Jadi kita menghargai alam sekeliling kita. Kita tidak mencemarkannya sebab kita tahu alam sekeliling kita itu penuh dengan perkara-perkara yang berguna untuk kita. Jadi itu satu perkara yang kita harus ingat kembali, kita harus sedar kembali dan gunakan dalam kehidupan zaman moden kita sekarang. Okay. Kita habiskan dari bahagian ini, dari kelapa. Masyarakat silam telah pun mendapat 1001 kegunaan termasuk tenaga bahan api sama dari pembakaran sabut tempurung kelapa itu maupun dari minyaknya. Ya. Baik, kita teruskan lagi. Tenaga
penyejuk air. Okey, penyejuk air. Okey, yang tadi ialah untuk penyimpanan makanan. Tapi sekarang ini ialah tenaga untuk menyejukkan air. Sebab kita pun panas-panas ni kita nak juga minum air yang sejuk. Kita sekarang ada ais. Tapi orang zaman dulu dia tak ada ais. Tapi dia menikmati air yang nyaman, air yang sejuk dengan menggunakan bahan tembikar yang berliang. Okey. Maksudnya tembikar seperti labu sayung ni, ini memang contoh-contoh labu sayung di mana ia ada liang-liang tu, dan liang-liang itu juga dari segi bentuk bulat besar berbanding isi padu. Ini adalah cara fizik untuk memudahkan penyejatan, yakni proses penyejatan itu akan menyebabkan penyejukan. Okay. Di cuaca panas tropika kita, pasti kita suka minum air ais kan? Atau yang boleh dikatakan istilah baru dipeti sejukkan. Tapi zaman dahulu tiada elektrik, namun nenek moyang kita menikmati air minuman dingin dengan cara menyimpan air dalam labu, iaitu bekas tembikar berbentuk besar di bawahnya. Bahan tanah liat dan maksudnya bahan tanah liat itu sendiri ada mutu ataupun ada ciri-ciri penyejukan. Okay? Jadi gunakan tanah liat, bukan sebarang benda, tapi tanah liat itu ada sebabnya. Dan tanah liat dalam bentuk yang ditunjukkan ini menggalakkan penyejatan, seterusnya menjadikan penyejatan yang menyejukkan air. Baik. Kita berbalik ataupun kita mendalami lagi tentang peti sejuk kuno yang kita dah mula sebut tadi, tapi bahan tembikar berliang yang membenarkan penyejatan lagi lebih menyejukkan bahagian dalam apabila direndam dalam air. Okay? Jadi ada cara-cara ataupun bentuk-bentuk belanga zaman dahulu yang memang khusus dibentukkan supaya dia boleh direndam dalam air, dan bahagian yang lebih besar direndamkan itu berisi daging ataupun sayur-sayur ataupun apa yang perlu dipertahankan lebih lama sikit. Jadi walaupun di zaman dahulu tiada kuasa elektrik, nenek moyang kita mempunyai cara lain bagi menyejuk dan menyimpan makanan seperti daging supaya lebih lama tahan segar, iaitu dibungkus daun seperti daun pisang ataupun daun-daun lain yang sesuai dan dimuatkan ke dalam belanga rendam ataupun juga disebut terenang ataupun geluk. Ya, masing-masing adalah kegunaannya yakni bekas bertutup yang diletakkan di dalam air seperti di alur ataupun sungai cetek. Dan cara ini dinamakan di zaman moden ini dikenali sebagai penyejukan hidro. Okay, hidro bermaksud air lah. Okay. Dari segi pertanian, kembali kepada agriculture, kita kupaskan lagi. Pertanian boleh dikatakan kegiatan hidup yang paling penting lah bagi zaman dulu ya untuk pengeluaran makanan, okay, penghasilan makanan, bahan makanan. Jadi selain bercucuk tanam yang merupakan kegiatan ataupun aktiviti pertanian itu, selain bercucuk tanam, mengumpul hasil alam dan penternakan juga berkait dengan gaya hidup masyarakat bertani. Okay. Jadi berbagai ilmu, cara dan petua bertani ternak yang diamalkan oleh nenek moyang kita yang sesuai dengan bumi. Okay. Dan kita lihat satu contoh pertanian sawah dan padi, di mana tanaman padi secara tradisional di Malaysia itu sebenarnya sangat berkesan, sangat berhasil, sangat efektif ya. Di mana ia di zaman dahulu ia cukup untuk memberikan makanan kepada nenek moyang kita, selain daripada ialah bercucuk tanam sayur, sayur mayur dan lain-lain lagi, buah-buahan. Tapi makanan ruji kita memanglah beras. Jadi nasi merupakan makanan ruji seluruh rantau kepulauan Melayu, bukan sahaja di Malaysia. Dan nenek moyang kita telah lama bertani padi dengan cara teknik yang cukup sesuai dengan alam dan gaya hidup masyarakat. Dia tak perlu nak gunakan baja-baja kimia, tak payah. Okay. Baja alami yang ada tu sesuai supaya kebersihatan dalam gaya hidup masyarakat dengan kitaran guna tanah dan kitaran tenaga boleh dicapai
tanpa apa-apa kerosakan pada alam sekitar. Okay, kita telah mewarisi alam sekitar yang bersih daripada nenek moyang kita yang telah menggunakan cara-cara bercucuk tanam yang cukup bersih, cukup sesuai dengan alam, yakni mesra alam. Baik, kita teruskan pertanian dengan ilmu tumbuh-tumbuhan. Nenek moyang kita telah menguasai ilmu segala tumbuh-tumbuhan sebenarnya. Yakni ciri-ciri tumbuh-tumbuhan itu, hasil dia, kegunaan setiap bahagian dari setiap jenis ataupun setiap spesies itu dia dah tahu. Dia tahu sebenarnya. Okey, yang sering digunakan ditanam, yang jarang digunakan pula tetap dikenali dan didapati di hutan-hutan. Dia dikenal kalau diperlukan ubat-ubatan daripada tanaman yang kurang ditanam, masuk ke hutan dicari apa yang diperlukan. Untuk merawat luka, untuk merawat kencing manis, untuk macam-macam lah. Okay? Sekarang ini barulah kita terhegeh-hegeh nak menjumpai semula apa yang telah pun diketahui oleh nenek moyang kita. Jadi sebabnya segala keperluan makanan, ubatan dan bahan harian boleh didapati dari ilmu tumbuh tani nenek moyang kita. Kita teruskan dengan pertanian dan perikanan. Okay. Apa yang saya akan sebutkan ini memang dah hilang dah ilmunya daripada korpus ataupun badan ilmu kita sekarang. Di mana nelayan tradisional, nelayan nenek moyang kita zaman dahulu begitu arif, lagi rapat dengan pengalaman laut itu sehingga mereka hanya perlu meletakkan kepala di dalam air laut, okay, daripada kapal, daripada perahu, okay, tengok semuanya selamat, diletakkan kepala sebentar di dalam air, diam, dan nelayan itu akan tahu, ya, nelayan akan ketahuan ikan ada di arah mana, berapa jauh, dan banyaknya ikan itu malah spesies apa. Mungkin sukar dipercayai, tapi saya sendiri pernah jumpa orang Melaka yang memang ada ilmu itu. Malangnya disebabkan kita dah tak guna dah. Jadi sekarang ilmu itu tak ada lagi dah. Hanya tinggal dalam buku-buku saja. Okay. Sedih sekali kan di zaman ini ilmu hebat begitu tidak lagi dipakai dan sebenarnya telah pun pupus. Tapi rakamannya ada, ya, rakaman sejarahnya ada. Okay. Kesimpulan, jangan sekali-kali kita anggap yang tamadun nenek moyang kita. Jangan sekali-kali dianggap yang tamadun itu menunjukkan yang kita punya masa pun sudah hampir habis dan saya ulang, jangan sekali-kali dianggap yang tamadun yakni ilmu, amalan dan kebijaksanaan nenek moyang kita itu ketinggalan zaman dan tidak berharga. Sebenarnya ia sangat-sangat berharga dan untuk zamannya itu gaya hidup nenek moyang kita, gaya hidup mereka itulah antara yang paling mesra alam, paling murni, bersih di dunia. Berani saya cakap kerana memang telah ada kajian-kajian yang menunjukkan gaya hidup nenek moyang kita di Malaysia, di rantau kita, di rantau Nusantara Kepulauan Melayu ini mempunyai gaya hidup yang paling mesra alam. Daripada rumah kita yang saya sebut tadi, kita pun tahu sesuatu rumah kampung itu kalau dibiarkan, ya memang katalah orang kata rumah minggat, maksudnya rumah ditinggalkan, tak diduduki lagi dan tak diambil pula, tak dibuka, dibongkar dan dibawa ke tempat lain, memang ditinggalkan begitu saja. Dalam masa beberapa tahun sahaja rumah itu akan hilang, kembali ke alam sebab dia dibuat daripada bahan-bahan organik, bahan kayu. Jadi itu yang sedih juga orang kata, oh tak ada orang pernah duduk di situ. Walau ada nenek moyang kita ataupun orang-orang zaman dulu yang dah duduk di situ, tapi disebabkan gaya hidup dia begitu mesra alam dan begitu murni, begitu bersih, sehingga kan bila dia meninggalkan tempat itu kembali ke alam semula jadi. Itu adalah satu keindahan yang sepatutnya kita hargai. Bukan kita katakan, oh tak ada peninggalan pun, tak ada tanda-tanda pun. Sebenarnya tanda-tandanya adalah di dalam tanah itu sendiri. Kalau dikaji, ada lagi. Baik. Jadi, itu adalah kesimpulan di mana kita mesti mengetahui, menyedari yang ilmu
ilmu daripada nenek moyang kita, ilmu tradisional kita itu sangat berharga dan boleh digabungkan dengan ilmu moden, teknologi moden untuk kita mencari penyelesaian bagi masalah-masalah moden. Sebenarnya di negara-negara maju, di dunia maju, Eropah, Amerika, Jepun, sebenarnya itu adalah salah satu rahsia kemajuan mereka. Rasa kemajuan mereka ialah mereka bukan saja menjumpai teknologi baru tetapi mereka menggunakan teknologi lama untuk dimaju-majukan lagi supaya mendapat kesimpulan baru, mendapat penyelesaian baru dan sebagainya. Dan inilah satu yang kita dah lupa. Tapi sebenarnya orang Jepun, contohnya kita pergi ke Jepun, siapa yang pernah pergi melaut Jepun, kita tahu mereka adalah satu masyarakat yang sebenarnya masih banyak menjaga dan menyimpan lagi, menggiatkan uh, apa tu teknologi ataupun ilmu warisan nenek moyang tradisional mereka, ya, kerana mereka tahu daripada ilmu tradisional itu menjadi asas, menjadi apa tu menjadi satu permulaan untuk mereka majukan dan mendapat ilmu teknologi moden. Okay? Jadi itulah yang kita hendak sampaikan pada hari ini di segmen apa tu deep dive ini, ya. Dan akan ada lanjutan, saya sebutkan sedikit saja di mana lanjutan itu ialah kita akan menggunakan warisan kesenian dan budaya yang telah kita lihat tadi. Kita akan mendalami dengan lebih lagi dan kita akan mengkaji bersama-sama dengan anak-anak murid kita dan kita uh, ambil yang mana bersesuaian untuk digunakan di zaman moden ini, digabungkan ataupun digemblengkan dengan ilmu teknologi moden untuk penyelesaian masalah-masalah moden. Okay. Saya beri hanya satu contoh sedikit, yakni tandas pembuat bahaja yang dibuat daripada ilham lama. Kan tadi saya dah sebutkan jamban tanah itu, di mana jamban tanah itu ada bahagian di dalam tanah untuk penyimpanan najis, yang najis itu akan menjadi bahaja. Okay. Jadi sekarang kita lihat ini adalah ilham tandas moden daripada tandas jamban lama itu, di mana najis itu tersimpan di bawah dan dengan juga menggunakan cara-cara tertentu, teknologi tertentu, campuran bahan-bahan tertentu, dia boleh menjadi baja dan juga mengeluarkan gas metana ataupun methane yang boleh dibakar untuk memasak. Okay? Jadi inilah perkara-perkara yang kita nak cuba dapatkan, kita cuba selidiki, kita cuba cipta. Okay? Itulah Satria Cipta ini. Kita cuba mencipta untuk kebaikan kemesraan alam di masa hadapan. Okay? Jadi itulah, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang telah mendengar segmen saya daripada Naj Arifin ini, dan sama-sama kita bersemangat untuk mengetahui lagi, untuk mempelajari lagi apakah dia kebijaksanaan nenek moyang kita untuk kita sama-sama berkongsi dengan anak-anak murid kita supaya anak-anak murid kita menjadi orang yang lebih terpelajar dengan warisan dan kesenian lagi kebudayaan lama kita untuk dimajukan ke masa hadapan dengan digabungkan ataupun digemblengkan dengan teknologi moden. Baik, terima kasih banyak-banyak, ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.